A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Wow. Ya, Hajar Zainun dari kamera Singapura maintain nombor 1 menyapa tak abah ya. Betul diikuti oleh Nita Azman, Misa, ya, lepas tu Hanina Ani, Nurul Olines, Nurizan Sulaiman juga dari Singapura ya. Nombor 5 tu. Tabung korban nombor 6. Masya Allah. Lepas tu, Misa dah sebut. Alexander Man. Lila Morina. Zai Kamal. Ya. Ina Zalina. Siapa? Intan Sumaya. Top 15 ya. Mun Maisma. Mia Asad. Hajah Jamiah. Sayan. Rashidah Syamsuddin. Zaris. Bunga Merah. Mun Maisma. Dah sebut. Lila Morina. Hamita Asrita juga. Kawan dari Singapura dah masuk dah. Salwati Uti, Najihah Syuhada, Ira Wani, Fazilah Salini, Hussein. Hussein. Ini mungkin dari seberangnya. Zaris. Lepas tu Lita Welita, Nurlinda Mat Ari, Najihah Syuhada. First time join, kata Najah. Tahniah. Terima kasih. Najihah first time join kita. Siti Hajar Ahmad dah masuk. Mumtaz Begum, ramai lama tak nampak juga tapi kemarin dah nampak Mumtaz ya, Puan Mumtaz dah ada. Suwarti, Intan Aziz, Zainab Hassan, Yumdam, Lela Morina, Halimah Mat Said, Nurin Nur Walajudah. Jangan lupa yang like dan share kepada 10 group, 10 friend ya. 69 dah masuk, dah share dah. Ratna Laili, Amaris Gitar Semi dah masuk, Maznah Mustafa, Sarah Ismail, Intan Sumaya dah ada. Siapa Hamita dah sebut tadi. dah share dan dan. Share dan dan. Norizan, Zai Kamal, Nazmi Ani, Litawa dah sebut. Tabung korban dah share. Terima kasih Cik Akmal Musa, Khatijah Harun, Mala Jamaluddin, Misa dah share. Terima kasih Suhaili Abdul Aziz. First time juga join ni. Suhaili Abdul Aziz pun first time ya. Latar belakang macam apa nama? Apa nama? What do you call it? KWSP ya. Muhammad Zulhilmi, Halimah Mat Said. Okey dah share. Terima kasih Abdul Hamid, Nazmi Ani, Mun, Maisma dah share. Terima kasih. Sandakan ya daripada Lita Sandakan rupanya. Ya. Sila Ruslan. Siapa lagi? Cik Akmal Musa, Khatijah Harun, Nur Hayati Sharif ya. Waalaikumsalam. Zakiah Khan, Yusnita Said, Sabri Das, Hajah Juanis, terima kasih. Fauzi Aziz, Siti Mariamah, Salam Isnin, terima kasih Siti daripada Singapura juga. Asmarina Kak Cik, Nita Azman, Siti Mariamah, Sabrida, okey dah share, dah like, okey. Nur Rohaizan, Ji Fazil, Jamaliah Nawawi, Waalaikumsalam, Salafiyah Muradi, Siti ZH, Liza Omar, ya. Apa nama? Siapa nama Liza Omar? Miss Lia, Malaysia Khamis, Nazrinah Mat Nur, Nurhati Sharif, ya, Samsiati Samsudin, Syuhada Syakirin, Willy Jongga, Zaila Muhammad Shah, Ju Salim, Nurmila Ridwan. Orang ramai buat ni orang yang jarang tak abah jumpa ya. Su Ali, Zulina Muhammad Isa dah share. Terima kasih. Ini kawan lama. Janatul Nisa, Hashimi Yanwa, Ehsan Yaakob, Said Imran. Terima kasih Said. 126 orang dah share. Wow, not bad. Ehsan Ayub, Ehsan Yaakob, lepas tu Syikin Osman, Roziah Dahalan, Cik Akmal Musa share dah. Muhammad Firdaus Lim, terima kasih. Zakir Karim, Asma Matnoh, Baba Hassan, Waalaikumsalam. Ina Zalina, Hassan Adnan, Ji Fadil Jawada dah masuk, Dr. Narima dah masuk, Waalaikumsalam. Nur Atikah Azman, Salasiah Muradi, Azwa Ramlah Gani. Like dan share guys.
92 orang masuk kelas 131 share, not bad. Ya, hari ni hari Isnin, Syamsul Hasan, Azwar, Saiful Nizam, Tok Abah akan pergi ke pejabat, buat banyak macam kerja, nota dan sebagainya. Buat persediaan belajar bahasa Arab sikit. Malam ni ada Tok Abah punya majlis Yasin dan tahlil grup high school ya. Good morning, Kutut Molin, Cikgu Kutut, terima kasih. Patch Adam Story, Mazidah Harun, Zahra Makno, Amir Syafiq, Syarul Nizam, Wafa Nurul, ya, Hasan Adnan, di Tower, Mimah Mustaqim, mana lagi? Olin Kitchen dah masuk, Hashimi Yanwa, Amika Nur Yusyong, ya, dan yang lain lah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, guys, so 109 dah masuk kelas, 140 shares. So today we are going to continue lah. Kita sambung, ya, tips untuk menjadi manusia yang berguna kepada dunia, bahagian yang ke-10. Dah 10 hari dah kita bincang on this topic. Tapi Tok Abah rasa ada lagi lah a few topik, tips yang Tok Abah nak share. Mungkin besok yang terakhir kot, sebab Tok Abah nak stop, dah tukar topik lain pula ya. Kita ada 31 tips, semalam 23, iaitu kita kena adaptable, kena berubah ya, kena berubah jadi macam ikan di lautan, bukan macam dinosaur. Ikan di lautan survive walaupun lautan masin, tapi tak jadi ikan masin walaupun bertahun-tahun berenang di air yang masin. Selagi tak mati, dia tak akan jadi masin. Wow, kan hebat tu. Selagi tak mati, dia tak akan diubah oleh persekitaran. Dia yang mengawal persekitaran. Ini orang hebat. Inilah khalifah. Inilah pemimpin. Inilah orang yang jadi aset kepada dunia. Okay, so adaptable. Bukan macam dinosaur yang tidak adapt, maka dia jadi pupus daripada dunia. So be relevant guys, pick up new knowledge, new info, keep on learning, keep on changing, jadi kita akan relevan insyaAllah. Okay, itu semalam. Dan ingat, program kita sentiasa setakat ini dibawakan oleh webinar pada 27 November menangani pasangan yang merajuk. Dah ramai, dah menderu-deru dah orang mendaftar ya. Guys, di 31 Oktober hari ni, ya, besok dah 1 November. Orang yang hebat sentiasa awal dan mendahului. I kept repeating that to myself and to my kids and to everybody. Orang yang hebat, dia awal dan mendahului. Dan Tok Abah selalu sebut, being on time is considered late untuk orang yang cemerlang. Being on time is late. Ada pula being on time is late. Apa ni Tok Abah? Yalah, awak nak start kelas pukul 8, sampai kelas pukul 8. Lewat tau. Awak tak bersedia, cikgu dah nak start kelas dah pukul 8. Awak baru sampai. Mana tak lewat? So, you patut sampai sekurang-kurangnya 7.50. Dah siap keluarkan buku, keluarkan nota, keluarkan laptop. Dah siap semua. And then pensyarah atau cikgu mula mengajar, awak sudah bersedia. Faham ke faham? Being on time is late untuk orang cemerlang. Untuk orang biasa-biasa, being on time is on time lah. Aku tadi elakkan merah aku punya punch card. Ya, aku punya punch card tak merah, masih hitam. 7.59 aku sampai. Kau tak adanya. I am on time. And dia start kerja pukul 8.30. Padahal office work start at 8 o'clock. Sebab dia punch 7.59. Nak set up itu, nak ini, nak minum pula, buat teh, buat kopi ataupun pergi ke kantin. Maka 8.30 baru start. Lewat ke lewat? Lewatlah. Walaupun datang sebelum pukul 8. Gitu. So, sebabnya Tok Abah pesan pada diri, ya, being on time is late. Ya, okay, insyaAllah. So, ingat ya, webinar kita pada 27 hari bulan 11, Tok Abah akan bincangkan, ya, apakah tanda-tanda pasangan merajuk, kenapa wanita merajuk dan solusinya, kenapa lelaki merajuk dan solusinya, dan secara umumnya, bagaimana nak menangani pasangan merajuk secara umum dan khusus. Dia umum ada, khusus ada. Dan lebih kurang 30 tips lah bagaimana menangani pasangan yang merajuk, dan ada doa-doa dan sebagainya. Lebih kurang 200 tips all in all. Ya, ini direct fokus pada menangani orang yang merajuk. Relevan untuk mak bapa, untuk pasangan yang belum berumah tangga, yang baru berumah tangga, yang dah 40 tahun berumah tangga, untuk atuk nenek, untuk kaunselor, untuk cikgu, untuk siapa-siapa yang nak nambah ilmu, sangat relevan. Come. Tok Abah webinar 27 November menangani pasangan yang merajuk. Okey. Tip nombor 24. Sambung ya. Tip nombor 24, bagaimana nak jadi manusia yang berguna kepada dunia, jadi aset, memberi nilai tambah kepada dunia. Always be responsible.
Jadi orang yang the go-to person, bertanggungjawab, dan kamu kalau nak minta nasihat, pergi pada Haji Taslim. Haji Taslim tu dia punya pengalaman, dia punya idea, dia tak lokek pengalamannya. Kau ada masalah, pergi ke Haji Taslim. Kau kena minta bantuan, ya, pergi kepada Haji Bakil pula. Haji Budin ni dia memang pemurah, memang ada dia punya allocation tiap-tiap bulan untuk menolong kurang-kurang 300 orang, ya, yang perlukan kata tu food basket. Dia memang ada allocation. Dia kan ada pasar raya, ya, Haji Budin. Engkau kalau jadi dia the go to, ya, the go to person, orang bertanggungjawab yang orang boleh bergantung harap pada anda. Kalau bos pun kau nak kerja siap, laporan lengkap, kau pergi ke Fadilah Kamsah. Kau kalau nak problem, kau pergi ke si orang lain, si Bedul. Contohlah. Jadi jom kita jadi orang bertanggungjawab. Diberikan tanggungjawab, dia akan buat dengan sebaik mungkin. Dia tak akan terima tanggungjawab kalau dia tak sanggup nak melakukannya. Tok Abah banyak kali, ya, orang nak bagi tanggungjawab, Tok Abah kata no. Ini tanggungjawab yang berat, Tok Abah tak mampu dalam keadaan sekarang, tenaga sekarang, ya, masa yang ada sekarang dan kelapangan masa yang ada, so I cannot hold this position. Memang glamour jadi pengarah, jadi director, jadi presiden. Memang glamour, tapi orang yang ambil tanggungjawab tapi tak melakukannya dengan sempurna, nanti dia punya tamsil, ya, ibarat lelaki yang ambil batu besar, letak kat belakang dia, tenggelam dia dalam bumi, ya, timbul balik, ambil lagi batu besar, ya, yang Nabi nampak masa Mi'raj. Kenapa orang tu ambil memikul batu besar sampai tenggelam ke bumi? Itulah ibarat hukuman orang yang menerima tanggungjawab, jadi pemimpin, jadi ketua, tapi tak menjalankan tugasnya dengan saksama, dengan sempurna, dengan bertanggungjawab. Berat, ya, sebab tanggungjawab bukannya satu keistimewaan, tapi satu responsibility, satu kata tu ialah tanggungjawab lah, ya. Satu jawatan, bukan jawatan itu bukannya satu keistimewaan. Jadi ketua, jadi bos, jadi pemimpin, jadi CEO. Memang privilege, memang ada privilege sebab dia punya tanggungjawab, masya-Allah, ya, sangat besar. Dan jatuh bangun sebuah organisasi bergantung kepada usaha dia, semuanya bergantung pada semua Allah punya kuasa. Tapi dari segi sunatullah, asbab kepada kelangsungan sebuah organisasi ialah seorang pemimpin. Dan ingat, kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. So we must be responsible. Dan ramai orang dia tak berapa bertanggungjawab. Jadi bapa tak bertanggungjawab, check it out. Tok Abah check diri Tok Abah. Jadi suami tak bertanggungjawab, ya, check it out. Tok Abah pun check diri Tok Abah, ya. Jadi jiran tak bertanggungjawab, ya, tak tegur-menegur, tak berbuat baik, tak doa-mendoakan jiran, ya, tak senyum dengan jiran, tak selamatkan jiran daripada umpatan dan gangguannya. Check it out. Tok Abah check diri Tok Abah. Okey? Kita kena jadi orang bertanggungjawab. Banyak, ya. Banyak. Kalau kita nak tengok tanggungjawab ni, kita tengok sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai jiran, sebagai suami atau isteri, sebagai anak, sebagai mak bapak, sebagai jangan main-main tanggungjawab yang kita mainkan. Ya, we are carrying a lot of responsibilities and roles yang kita kena jalankan dengan saksama untuk mengelakkan daripada ditanya oleh Allah, kita tak boleh jawab. Engkau sebagai bapa kenapa tak tegur? Engkau sebagai bapa kenapa tak nasihat? Engkau sebagai pemimpin kenapa tak bimbing? Kenapa tak betulkan? Kenapa tak damaikan? Engkau sebagai jiran kenapa tak buat gini? Engkau sebagai guru ada peluang untuk berdakwah, kenapa engkau tak betulkan, tak tegur, tak nasihat, tak counsel dan sebagainya. Wow. Check it out, guys. Check it out. Jom kita jadi orang bertanggungjawab dan jangan sibuk, ya, meminta jawatan kalau kita tak sanggup untuk bekerja menunaikan tanggungjawab itu. Jangan, ya, ni tu utamanya, maaf, ya, bukan nak mengajar etik berenang, ni nak jadi calon ni, seronok nak jadi calon, ya, bangga jadi calon, ya, tapi sanggup ke buat kerja bila dia dipilih? Bukan senang, ya.
Ada orang semua itulah kata buat lawak, dia buat lawak. Seorang hantu datang ke tempat kami. Hantu datang, kami ramai-ramai datang tengok hantu tu. Macam mana pula? Yalah, dia ingat dah mati, rupanya dia hidup punya. Ya, dia dulu 5 tahun yang lepas, 4 tahun yang lepas dia pernah datang lah. Lepas tu bila dah menang, tak datang, dah mati. Ni datang balik, ingat hantu. Dia buat lawak tapi disindir. Ya, wakil rakyat yang tak datang langsung kecuali nak pilihan raya. Ni agaknya berlaku di satu tempat ke? Tak, mungkin di banyak tempat. Di mana? Di Malaysia lah. Check it out. Check it out. Kalau tak betul, kalau anda tidak terlibat sebagai pemimpin begitu, so no problem. Tok Abah tahu, ramai kawan Tok Abah, ya, yang jadi wakil rakyat, jadi MP, jadi adun, ya dari MP lah. Tiap-tiap minggu, Tok Abah akan jumpa dia kat airport. Kalau Tok Abah pun travel, ya, akan jumpa. Ke mana ni, Tok? Balik kawasan Tok Abah, balik kawasan Tok Abah. Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu dia balik. Wakil kan ada, betul. Wakil tu sekali-sekala boleh lah. Tapi, anak kena pergi balik. Anak kena tengok kawasan, nak tengok, ya. Dia nak jumpa. Dia nak jumpa, nak bagi nasihat, nak merasmikan, nak bagi bantuan, nak mengetahui. Tiap-tiap minggu balik. Itu yang kawasannya di luar KL tapi dia berfungsi ialah jadi timbalan menteri, jadi orang besar di Putrajaya. Maka tapi dia balik ke kawasannya tiap-tiap hujung minggu untuk menziarah, melawat kawasan sambil kata orang tu memberi khidmat. Ini orang yang layaklah jadi pemimpin, ya. Dan almost every week dia akan turun. Kecuali ada emergency lah, PM suruh itu ataupun keluar negara ke, maka dia hantar wakil. Tetap akan ada orang yang menziarah, menjenguk, melihat, mendengar, ya, denyut nadi dan rintihan masalah orang yang konstituen yang menyokongnya. Ini pemimpin lah yang bertanggungjawab. Isu kita ialah tanggungjawab. Jelas? Jelas. Okey. 24. Jom kita pergi ke tip nombor 25. Tip nombor 25. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum tu kena ingat, ya, program kita di samping dibawakan oleh webinar pada 27 November. Menangani pasangan merajuk. Program kita hari ini juga dibawakan oleh Premium Cokolati. Tok Abah pagi-pagi pun kena satu gelas besar ni, ya. Dah 5 teguk. Ni yang segar, berpeluh sikit badan walaupun bawah aircon, ya, dan memang bersemangat, ya, rasa kenyang, rasa bersemangat, bertenaga, lawas perut penting, ya. Tak adalah sembelit-sembelit, tak adalah yang hasil-hasil yang timbul-timbul kat dalam toilet, tak ada. Semua beres. Alhamdulillah. Asbab ni dah lah sedap, lazat dan membantu. Tok Abah lah, ya, dah 2 tahun kot Tok Abah gunakannya dan ramai dah ratus ribu orang yang telah menikmatinya dan dapat hasilnya. Alhamdulillah. Ya, I cannot drink coffee. Ni green coffee, ya. Tapi kalau dengan formulasi ni tak boleh minum lah. Kopi yang ada rasa coklat dan memang lazat, segar, bersemangat dan yang penting ada kesan positif pada Tok Abah. Sebenarnya sesuatu perkara tu dia bukannya untuk makan terus sehat, tak. Dia ambil benda ni, melabur sedikit, maka dia terus mengubah. Jadi pencetus perubahan kehidupannya. Lifestyle, living style. Ya, rutin hidup berubah menjadi positif. Mula berjalan, mula exercise, mula cakna dengan kalori makanannya, dengan pemikirannya dibetulkan. Sebab Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Dia makan makanan tambahan untuk sehat, tapi otaknya masih fikir kotor, masih bersangka buruk, masih ada paradigma songsang dalam kepalanya, tak pergi ke mana. So biarlah sesuatu investment atau pelaburan kita membawa pencetus kepada perubahan, rentetan perubahan yang positif, mengubah kehidupan kita jadi kehidupannya lebih seimbang. 360 transformation, guys, and we need turning point. We need turning point. This could be a turning point, titik perubahan. Contoh, ya, itulah dia. Itulah Tok Abahnya falsafah. Apapun produk yang kita sarankan kepada orang ramai sebenarnya nak membawa sebagai pencetus perubahan positif kepada gaya hidup yang positif, yang sehat, yang seimbang, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey?
So, nombor 25. Nombor 25 ni bukan cerewet. Ada orang yang, sahabat-sahabat Tok Abah buat kajian 45 tahun ya. Tok Abah dapati orang yang lahir bulan 9, orang yang sangat cermat, yang sangat detail, yang sangat perfectionist. So, ni poin nombor 25. Orang yang cemerlang, orang yang akan jadi aset kepada ni, orang yang detail, oriented, ada teliti, cermat, jimat, terperinci, dan tidak lebih kurang, tak cincai lah. Tak cincai. Tok Abah pun orangnya tak berapa teliti. Tapi bila pergi ke sekolah berasrama penuh, belajar untuk mengemas tempat tidur, ada tiap-tiap hujung minggu hari Sabtu ada inspection, ya kita kena teliti, kena kemas, rambut kena potong ya, pendek, kuku kena dijaga, tempat tidur kena kemas, locker dicek supaya tersusun rapi, locker ya, sabun mandi ada, boros gigi ada, semua dicek every weekend ya, every Saturday ada inspection day. Ada yang pinjam towel kawan, ada yang pinjam sabun kawan, dia letak sebab dia dah kehabisan sabun dalam kotak sabun. Dah tinggal kecil je, dia kena pinjam ya, kawan untuk sementara, lepas tu pulangkan. Ini biasalah kat asrama ya. Underwear pun dia pinjam kadang. Biasalah kat asrama ya. Ramai-ramai satu geng dapat kurap. Yang faham-faham, yang tak faham tak mengapa. Alright. Apa kena nak pinjam underwear dengan kena kurap satu geng? Okay. So, detail nombor 25. Detail oriented. Cermat, teliti. Kita tak suruh jadi cerewet, jadi terlampau kepo, terlampau perfectionist. Tak. Tapi kena belajar cermat. Kita kan dididik solat. Solat kena cermat, kena khusyuk, kena teratur. Ada rukun. Ya, ambil wuduk pun ada rukun. Sekian-sekian basuh. Ya, tangan dulu, kumur-kumur, masukkan air kat hidung, istinsyak ya. Lepas tu barulah kita mulakan dengan wuduk ya, dengan basuh muka dulu ya. Macam mana? Ya. Macam mana wuduk? Bila bercerita wuduk yang mana dulu ya? Basuh muka dulu, tangan ya, basuh rambut ya, sebahagian daripada kepala, telinga ni sunat, lepas tu basuh kaki. Ya. Bila kadang-kadang kita dah terlampau mechanical buat, dah buat berpuluh-puluh tahun, yang kadang terlupa nak dia punya detail tu ya, bila orang tanya ya. Okey, baik ya, detail oriented ya, orang yang cermat. Kemaslah. Kalau kita masak, lepas tu kemaskan. Kalau lepas makan, kemaskan ya. So, kena detail oriented, teliti. Sebelum balik kerja, cuba kemas balik meja. Tulis pula work to do besok. Besok punya jadual kerja besok. Apa nak buat? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Yang ini aku nak buat besok. Hari ni dah selesai 9. Besok kena siapkan 7 perkara ikut priority. Lepas tu letak senarai buat what to do atas meja. Jangan simpan dalam kepala, jangan bawa balik ke rumah. Letak kat meja. Jadi apa yang nak buat besok, kita jangan berserabut kepala. Ramai orang dia tak nak letak atas senarai atas kertas ataupun dalam dia punya peranti, dia tak bubuh senarai work to do, maka dia berkecamuk dalam kepala tu yang jadi stres. Jadi stres, jadi depression, jadi anxiety. Macam-macam kerja aku kena buat, aku pun bening kepala lah, tak ada masa, aku stres ni. Cuba transfer semua masalah dalam kepala tu atas kertas atau dalam peranti, dalam awak punya gadget. Lepas tu cek, okey ni aku boleh buat, ini aku kena minta bantuan, ini aku kena delegasikan. So lapang kepala. And then balik. Dan programkan otak sebelum balik kerja. Wahai Allah, aku telah buat kerja sebaik mungkin dalam masa 8 jam, 9 jam. Yang sekarang aku nak balik berjumpa keluarga yang aku sayang. Jadikan aku balik good mood, tenang, tak stres, ceria. Aku tak penat, tak stres, ceria, good mood, balik. Tengok bagaimana anda di rumah. Anda akan senyum katanya, abah penat lah, mak penat ni, jangan kacau lah, mak tengah penat. Tak. Tidak akan berlaku, insya-Allah. Sebab dah programkan otak, tinggalkan semua kerja untuk esok atas senarai di pejabat. Ni namanya kita kotakkan. Kotak bukan kotak-katik. Kita kotakkan hidup kita. Kita compartmentalize. Kerja. Rumah. Jangan campur aduk. Jadi stres, jadi confused, jadi tertekan, jadi depression, jadi anxiety, jadi macam-macam. Kemurungan. Aduh. Ini yang Tok Abah bantu beribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu. Ya, kita bantu daripada muda sampailah bila-bila. Sampai kita akhir usia insyaAllah. Ya. Okey.
So, kita kena cermat, kena terperinci, kena detail sebab kita diajar begitu. Solat kena cermat, kena teliti. Ya, kita kalau ambil wuduk kena teliti, pastikan kalau basuh tangan lebih daripada siku. Ya, kalau basuh kaki kena make sure celah-celah jari semua ada air sampai. Make sure. Nampak tak? Teliti tak? Teliti. Itu untuk melatih teliti dalam kehidupan. Makan, ya, kita kena teliti, ambil makanan yang seimbang, ya. Sunnahnya makan pakai tangan kanan, kecuali kalau tangan kanan tak boleh pakai tangan kiri. Ya, tangan kiri ni, maaf ya, setan makan pakai tangan kiri. Ada hadis. Bukannya lawyer buruk. Setan makan pakai tangan ke? Mana dia tahu? Dia pakai garpu ke pakai tangan apa disuruh? Ya, pakai chopstick. Kau jangan lawyer buruk. Ya, ada hadis, ada maklumat, kena belajar lah, ya, kena belajar. Boleh Google, boleh tabayun. Jangan makan pakai tangan kiri. Itu setan punya style, pakai tangan kanan. Kecuali tangan kiri kita preoccupied, ya, tangan preoccupied, maka bolehlah tangan kiri dengan sopan, dengan tertib, ada caranya. Takkan ajar pula, ya. Itu tahulah kan. So ada sistem, ada cara, ada detailnya. Nak tegur orang, puji dulu, baru tegur. Barulah ngam, barulah cun, barulah orang kata tu terasa dihargai. Bukan kena condemn aja. Kita buat baik, tak nampak. Orang tak sebut pun, tapi buat silap terus kena bantai, kena sergah, kena hentam. Oh, ini yang kami tak tahan, ini yang kami tak. Bila buat baik, kita puji. Kalau kita silap, kita tegur. Tapi nak tegur orang, puji dahulu. Kebaikan-kebaikan yang positif, kita puji dulu. And then barulah kita sediakan otaknya untuk menerima teguran and then tegur. Barulah ngam. Orang nak kena inject pun kena sapu alkohol dulu. Nak kena jab, ibarat teguran tu jab lah, pun digosok dengan alkohol dulu. Untuk pelali, untuk bunuh bakteria, untuk kebas, untuk whatever. Jelas? Jelas. Ini semua tamsil dalam kehidupan. Apa pun berlaku dalam kehidupan ada dia punya kata pengajaran. Ada pengajaran. There is a learning point. Ada lesson to be learned in whatever happened to our life. Cuma ada punca untuk belajar. Tengok kita cara makan pun ada tertib. Cara mandi ada tertib. Cara berpakaian ada tertib. Pakai kanan dahulu. Buka kiri dahulu. Pakai kasut sunnahnya. Pakai kaki kanan dahulu. Buka kasut pakai buka kiri dahulu. Ada sistem. Ada teliti. Ada cermat. Kalau nak jadi yang terbaik. Kalau tak nak ikut, fine. Nak 1-2 usaha. Tak nak sudahlah. Tak payah bagi any excuses lah. Orang hebat tunjuk hasil. Orang gagal berikan alasan. Anda nak jadi berjaya ke nak jadi gagal? Okey. Tip nombor 25. Detail, oriented, cermat, teliti, ya, jimat, terperinci untuk jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, malah dunia. Menjadi orang yang berguna kepada dunia. Tip nombor 25. Alright. So, program kita di samping dibawakan oleh webinar pada 27 November. Sebab 30 November, Tuan Abah akan, insyaAllah kalau ada usia, ada rezeki, akan melakukan ibadah umrah. 30 November kita ibadah umrah. Kalau panjang umur, 19 November kita mengundi PRU 19. Istikharah. Sebab memilih pemimpin bukan main-main. Dan minta, jangan minta pendapat orang. Minta nasihat ataupun petunjuk dari Allah. Istikharah. Dan ada niat, ada matlamat. Aku pimpin dia untuk 1, 2, 3, 4, 5 reason. Ada reason lah. Sebab ini tanggungjawab. Ada orang tak nak mengundi. Yes, ramai orang kata, aku pening kepala lah. Semua tak betul. Ya, mana ada orang yang sempurna? Awak sempurna ke? Kalau awak jadi calon, awak sempurna tak? Nobody is perfect. But a group of good people lah can make a better team, make a perfect team. Nobody is perfect, but a team can be. Yang sana kekurangan tampung yang ini, yang kelebihan sana tampung kekurangan ini, kekurangan tampung ini. So they combine, they help each other, they balance one another, they complement, supplement one another. Nobody is perfect, but a team can be.
kata pakar-pakar, sarjana-sarjana bidang team working. Nobody is perfect, but a team can be perfect. Maksudnya saling lengkap melengkapkan. Suami tak sempurna, isteri tak sempurna, tapi dua insan tidak sempurna, Allah gabungkan untuk mencantikkan kehidupan, melengkapkan kehidupan, untuk mengimbangi kehidupan. Wow. Nobody is perfect, but a team can be. No person is perfect, nobody, but a couple can be. Allah akan temukan dua manusia yang tidak sempurna, tapi untuk saling melengkapi dan menyempurnakan each other kehidupan mereka. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah tu untuk benda baik. Subhanallah untuk benda yang agak negatif. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey. Dan program kita juga dibawakan oleh to be fair lah kan. Tadi Excel plus perasa coklat. Yang dia punya mascot pun Didi and Friend dan Tok Abah. Ini untuk anak-anak ya. Kalau yang ini tadi untuk orang dewasa, ini untuk anak-anak. Sebab ni ada vitamin C untuk immunity, ada kolostrum. Kolostrum ni susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA powder, ada bukan biji selasih, biji lotus, biji bunga teratai. Biji selasih untuk minum, biji teratai untuk ketenangan fikiran, untuk fokus, untuk seimbang, untuk tenang. Wow, luar biasa. So ini untuk anak-anak umur 2 tahun hingga biasanya dikata 12 tahun, tapi orang tua Tok Abah makan pun okey je, sedap aja dan membawa kebaikan insya-Allah. So ni suplemen untuk ataupun makanan tambahan untuk merangsang anak fokus, bertenaga, seronok belajar, lama belajar, dan kita beri pula perubahan. Duduk kat kerusi, menghadap kiblat, baca Fatihah, ayat kursi, Alam Nasrah, doakan guru-guru, doakan kawan-kawan sekelas, doakan ibu bapa. Maka kita pula ada teknik belajar ikut sistem, output learning dan sebagainya, yang semua fahamlah, yang faham output learning, maka mereka akan berjaya dunia dan akhirat. Dan ini sebagai pencetus perubahan 360, perubahan yang komprehensif. Sebab dia makan suplemen ni, dia belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat, baca Alam Nasrah, baca Fatihah, ayat kursi, lepas tu dia doakan guru-guru, doakan kawan-kawan, dia buat kerja rumah 3 jam, 2-3 jam, dengan sistem, dengan disiplin. Maka tengok, barulah dia bukannya makan terus jadi pandai. Mana ada makan terus jadi pandai, tak maunya. It doesn't work that way. Tapi sebab dia makan ni, perubahan positif dengan doanya, dengan konsentrasinya, dengan perubahan amalkan sunnahnya, duduk kat kerusi menghadap kiblatnya, baca doa, doakan guru, bersangka baik kat guru, sayang kat guru, buat kerja dengan seimbang. Wow. Itulah dia. Barulah ada wow, lepas tu tengok dah ramai sangat, ratus ribu orang yang dapat manfaat. Bukan sebab makan terus berubah, tak. Makan mereka menghadapi melakukan satu transformasi 360, lebih rajin belajar, lebih fokus, jaga sembahyang, hormat cikgu, doakan kawan, amalkan sunnah. Jadi berjaya dunia dan akhirat. Itu falsafah Pak Tok Abah dalam membantu masyarakat. Bukan jual satu produk terus selesai masalah. Tak ada, ini bukan magic. Dia tak begitu. Produk ini sebagai pencetus perubahan keseluruhan kehidupan. Mak bapak pun haramkan perkataan negatif. Tak ada bodoh, jahat, degil, stupid, idiot. Tak. Haram semua tu. Sebab itu doa. Kenapa kau ni dah makan benda ni pun masih bodoh, masih degil, masih malas? Macam mana nak jadi pandai anak-anaknya? Nak jadi betul mak bapak doakan. Cakap itu doa. Faham ke faham? Faham. Okey. Guys. Ada lagi 2 points to share. Point nombor 26. Tip nombor 26. Okey, so menepati masa, menepati janji, menepati standard, menepati dia punya KPI, Key Performance Indicators. Menepatilah. Kalau berjanji tepati masa, dia punctual. Dia kalau buat kertas kerja, buat laporan ikut seperti job spec, buat kerja ikut job spec. Ini menepati standard, menepati piawai. Itu orang yang memberi manfaat kepada dunia.
Ya, dia sentiasa menepati standard yang diperlukan. Ya, so apa kehendak tugasan ataupun pelanggan atau orang awam yang anda beriman, awak kena tepati seperti piawai, seperti job spec, seperti senarai semak yang patut dipenuhi. Kita kalau buat medical check up, tengok cek ni, okey, cek ni. Nak bawa ke kapal terbang pun okey, check. This one okey, check. Then check. That's it. Okey, let's go. Jadi menepati masa, menepati standard, menepati ciri-ciri, menepati awak nak buat apa pun. Nak masak kena menepati standard, ada resipi, ada cuma cukup bahan. Barulah sedap. Masak dia pandai tapi tak cukup bahan. Bolehlah masak tapi tak sempurna lah, tak sehebat mana lah kalau tak sempurna bahan. Ini ladi hitam tak ada, ya. Dia punya dia punya daun ketumbar tak cukup. Dia punya daun kari tak ada. Mana nak buatnya? Daun kesumnya tak ada. Daun ketum tak payah masuk, ya. Daun kesumnya tak ada. Contohlah, ya. Tak apa bukannya pandai masak sangat pun. Tahulah masak. Pernah belajar, ya. Okey. Menepati ciri, menepati masa, menepati standard, menepati keperluan. Jangan jadi munafik. Kalau berjanji, dia tak tepati. Kalau diberi amanah, dia pecahkan amanah. Kalau bercakap, dia berbohong. Itu munafik. Itu hipokrit. Tapi orang yang bermanfaat kepada dunia, bila berjanji, ditepati. Ya, kalau diberikan amanah, please, ini rahsia, only you aja tahu. Dia tak akan cerita pada siapa. Pada isteri, pada suami, pada mak bapak pun. Apa kata kaunselor kepada awak? Kaunselor kata ini confidential. So, saya tak boleh cerita kepada mak ayah. Kecuali darurat. Kecuali darurat lah. Emergency semua jadi. Yalah, doktor tak boleh bagi maklumat pesakit kepada orang lain. Tapi ini masalah hidup atau mati. Masalah darurat. Maka doktor boleh memberikan maklumat yang sepatutnya maklumat rahsia, tapi ada sebab kecemasan. Ada situasi yang begini. Okey? So nombor 6, kita menepati standard, menepati piawai, menepati masa, menepati kehendak, menepati cita rasa, menepati senarai semak, menepati job spec. Maksudnya tepatlah. You meet up to the expectation. But in fact, I told you before, give more than what is expected. Beri lebih daripada apa yang minimum standard, bagi lebih. Awak akan cemerlang, akan jadi aset kepada dunia. Ya, insya-Allah. Okey, nomor 26. Ya, program kita dibawakan oleh perkara yang tak benar. Oh ya, kita punya program ni juga jangan lupa, ya. Ini yang tengah viral sekarang, tengah hangat di pasaran. Kondisi Plus. Ni dia punya kontainer, dia punya kotaknya lebih terang kot. Kondisi Plus. Yang ni kotak dia. Ya, warna biru tu warna kasih sayang, warna biru rasa teamwork, ya. So mudah-mudahan putih tu warna bersih. Dan Kondisi Plus ni banyak antioksidan. Dia Cordyceps militaris, dia punya herba, dan ada vitamin C. Dia warna vitamin C untuk cantik kulit, menenangkan fikiran dan memperkasa immunity system. Dan kondisi ini ada Cordyceps ni ada banyak antioksidan, dia membersihkan, ya, sistem dalam badan. Dia macam vacuum cleaner, macam penapis, macam filter, macam mop. Dia bersihkan, maka sistem kita bertambah. Go, ya. Ada orang, ya, dia kata saya bawa Grab. Biasanya kalau start pukul 8 sampai petang saya dah memang melepek lah. Biasalah kan, pagi sampai petang. Tapi sekarang daripada pukul 8 pagi sampai 12 malam pun saya masih bertenaga, sebab saya dah ambil ni dengan izin Allah. Ya, dengan perubahan dia punya kehidupan, dia makan, dia jaga diet, dia jaga sembahyang, dia tak tinggalkan, ya, maka dia dapat kerja pagi sampai malam, ya. Ini kisah benar, testimoni daripada mereka yang telah, ya, mengambilnya. Contohlah Tok Abbas ni dah berapa bulan 3-4 bulan ni, so jalan melancar, sembahyang normal, sembahyang fardu, sembahyang biasa, sembahyang sunat, Tok Abbas sajalah duduk, ya, dan sebagainya. So ni membantu. Alhamdulillah, ramai sangat yang dapat manfaat. Alhamdulillah, ya. Okey. So tip yang terakhir untuk pagi ni, tip nombor 27.
Allah itu ganjil, witir. So kita berhenti kat nombor witir 27. Orang yang hebat, ini Tok Abah dah sebut sebenarnya, ya, tapi kita re-emphasize. Re-emphasize, ya, orang yang berguna kepada dunia, ya, memberi manfaat kepada dunia, orang yang polite, sopan santun, courteous, beradab, ya. Tok Abah sebut tentang adab ni, lemah lembut, sopan santun, courteous. Nak pilih pemimpin untuk PRU19 ni, pastikan dia orang yang sopan santun. Tak mengata orang, memburuk-burukkan orang, mengaibkan. Kalau awak pilih orang yang mengaibkan orang lain, ni orang yang memang tak baguslah. Kecuali dia defend diri dia. Dia mempertahankan diri. Orang kutuk dia, dia mempertahankan diri dengan menyatakan kebenaran, ya. Itu cerita lain. Sebab membela diri, ya, ataupun membersihkan nama diri adalah wajib. Orang mengata kita, orang mengumpat kita, orang memfitnah kita, kita kena betulkan. Wajib kita mempertahankan diri kita, membersihkan imej diri kita. Wajib, bukan sunat, bukan harus. Orang mengata kita benda yang bukan-bukan, kita kena betulkan. That is not true. Ini sama-sama nak jadi calon, nak jadi pemimpin. Dia kena hentam-hentam. Character assassination. Kita orang beriman tak buat begitu. Kalau memang sudah rezeki awak, ya, awak akan dapat. Ya, kalau awak tewas, awak kalah bukan sebab salah strategi saja, sebab memang Allah kata bukan rezeki awak. Kalau bukan rezeki kita dalam mulut, boleh keluar balik. Nampak? Ya. So, untuk jadi orang jadi aset kepada dunia, maka kena polite, sopan santun, berbudi bahasa, beradab, ya. Jangan bila dah pilih jadi wakil rakyat, masa kat parlimen pun biadab. Masa berdebat kurang ajar, mengata orang pekik-pekik macam orang, maaf ya, tak setiawan, macam orang mabuk, ya, macam orang tak ada ilmu, macam budak-budak pemimpin tapi jadi macam budak-budak kat parlimen. Apa cerita? Ini bukan marah tapi nasihat. Ya, marah betul lah kadang, ya. Adakah jadi pemimpin, kita pilih dia, kita doakan dia, tapi kat parlimen buat kelakar yang bukan-bukan, jadi macam budak-budak, memaki hamun, tak sopan santun. Memalukanlah awak mewakili kami, ya, pengundi anda. Ingat, wakil rakyat adalah wakil. Ya, who is the boss? The rakyat is the boss. The rakyat are the boss. So wakil rakyat adalah wakil. Siapa lebih mulia? Orang yang memegang jawatan atau wakilnya? Wakil is nombor 2 lah kan, wakil. So rakyat is number 1, wakil rakyat is number 2. So kena sedar diri. Wakil rakyat kena sedar diri. Kena ingat, anda mewakili rakyat. You are subservient to your voters, to your constituent. Tapi kadang adalah yang sombong, lupa diri, kurang asam, ya. Dia boleh, rakyat nak jumpa dia pun susah, ya. Tapi yalah, janganlah pukul 3 pagi nak jumpa wakil rakyat, ya. Janganlah benda-benda nak tukar gigi palsu pun pergi jumpa rakyat. Tok Abah nampak, Tok Abah tengok depan mata Tok Abah. Ya, takkanlah pergi bil api rumah kat wakil rakyat tolong bayarkan. Ada, Tok Abah nampak depan mata Tok Abah. Ya, pagar depan rumah dia, pagar, yalah pagar peribadi, ya, personal. Ya, runtuh, terus minta ni pagar ni kena tanduk lembu ni, tolong repair. Wakil rakyat, Allah, adalah maruah diri sikit. Adalah maruah dia sikit. Ya, kalau awak memang tak mampu, cermin mata anak ada 12, semua nak pakai cermin mata, minta bantuan wakil rakyat, tu cerita lain. Tok Abah faham. Ya, tapi kalau awak nak membaca ni, memang awak memang ada pencen pun tak banyaklah, 3,000. Pencen 3,000. Ya, cermin mata pun minta wakil rakyat belikan. Apa cerita? Di mana maruah diri? Contoh, ya, bil api air suruh wakil rakyat bayarkan, ya. Awak ada tanggungjawab sendiri, ada pendapatan. Kalau tak ada pendapatan, dah uzur. Ada orang yang perlu dibantu, orang tua tak ada pendapatan, memang kerja sendiri, memang tak ada yang membantu. Memang ada jabatan kebajikan masyarakat, jabatan pejabat wakil rakyat, kena bantu, ya. 8 asnaf kena bantu. Tapi janganlah awak yang mampu pun ambil kesempatan. Okey, so polite, sopan santun, courteous dan sebagainya. Okey, itu dia yang Tok Abah nak share pagi ni. Minta ampun, minta maaf. Tapi jangan lupa kita bertemu janji temu kita pada 27 November
tips menangani pasangan yang merajuk, ya, untuk semua yang untuk semua orang relevan. 27 November 10 pagi sampai 1 tengah hari. Tok Abah akan share lebih kurang 200 tip untuk ialah mudah-mudahan membantu selesaikan masalah. Yang selesaikan masalah Allah, kita yang usaha. Hak kita. Come, Tok Abah webinar 27 November. Berbaloi, seronok, dan yang penting ianya membawa manfaat, ya, kepada diri, keluarga dan masyarakat, insya-Allah. So, happy birthday, happy anniversary, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat dalam perjalanan. Untuk yang sakit, ikut nasihat doktor, makan ubat, solat taubat, istighfar banyak-banyak, dan ceria. Be happy, ceria. Senyum. Senyum itu sebagai terapi. Ya, jangan masam muka, jangan mengeluh, ya. Bila mengeluh, bila kita itu, kita sendiri angkat tangan berdoa sambil tersenyum. Allah sayang ke aku, dia uji aku. Dia bagi aku penyakit, dia akan sembuhkan. Ya, tolong baca doa bila ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Google di bawah doa ketika ditimpa musibah. Itu doa yang Nabi ajar. Ada tak salah Tok Abah, hadis riwayat Muslim. Baca sebagai ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit, selesaikan masalah dan menenangkan jiwa. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.